Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana daiman ya arhamar rahimin. Saudara hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pada malam ini kita tumpukan beberapa hadis daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yaqul ya ibna adam tafarragh li'ibadati amla sadraka ghina wa asud faqrak wa illa taf'al mala'tu biyadayka syughlan wa lam asud faqrak. Maksudnya ialah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman dalam satu hadis kursi, wahai anak Adam, luangkanlah dirimu untuk beribadat, nescaya aku akan penuhkan dadamu dengan kecukupan, dan aku menutup kefakiranmu. Jika kamu tidak melakukannya, nescaya aku membuatkan diri kamu sentiasa dalam keresahan, dan aku tidak akan menutup kefakiran kamu. Riwayat daripada Imam Tirmizi. Jadi dalam hadis ni ada beberapa pelajaran yang kita dapat. Yang pertamanya hadis kursi. Hadis kursi ni maksudnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman tapi bukan dalam Quran. Allah Taala berfirman disebutkan dalam hadis, iaitu yang dipanggil sebagai hadis kursi. Iaitu Allah Ta'ala telah berfirman dalam satu hadis kursi, wahai anak Adam, tumpukanlah ibadatmu kepadaku, nescaya aku akan penuhkan dada kamu dengan kekayaan, dan aku akan cukupkan kefakiranmu. Jadi kita boleh ambil pelajaran di situ. Kita kena ada ruang untuk melakukan amal ibadat. Jadi ibadat ni kita boleh pecahkan kepada dua. Yang pertamanya yang dipanggil sebagai ibadat umum. Yang kedua dipanggil sebagai ibadat khusus. Ibadat umum ni ialah segala aktiviti kehidupan. Segala aktiviti kehidupan kita dasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum. Secara umumnya kita hidup ni kita berdasarkan kepada hukum Allah. Kalau kita tak tahu, kita akan tanya orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Sebabnya ialah kerana ada benda yang kita tak tahu. Maka kita kena tanyalah orang yang tahu. Dan orang yang tahu pula dia kena jawablah. Apa yang dia tahu dia tak boleh sembunyikan ilmu pengetahuan. Kalau dia tak tahu, maka dia carilah jawapan terhadap soalan yang diberikan kepada orang. Zaman sekarang ni kita berdasarkan kepada kaedah taklid. Taklid ni apa maksudnya? Iaitulah jangan beri pandangan kita, tapi kita beri pandangan ulama. Itu yang dikatakan taklid. Jangan biasakan diri kita ni pada pandangan saya gini. Jangan. Waktu sebenarnya salah tu disiplin seorang ahli ilmu di akhir zaman ni tak boleh cakap begitu. Pada pandangan saya begini, tak boleh. Dia sebenarnya jawapan dia pada pandangan ulama-ulama Islam. Apa pandangan ulama-ulama Islam? Kalau ada 10 pandangan, bolehlah sebut 10 ataupun beberapa pandangan. Kemudian yang last sekali, kita pakailah pandangan yang diterima oleh masyarakat, yang biasanya tidak bercanggah dengan mazhab masyarakat, iaitulah mazhab Syafi'i. Kalau orang tanya kita, maka kita jawab begitulah berdasarkan kepada pandangan
ulama. Jangan pakai akal. Jangan pakai pandangan kita. Sebab bila kita sebut pandangan kita, maksudnya kita berijtihad tanpa cukup syarat. Tanpa cukup syarat. Kalau nak pakai logiknya begini-begini tak boleh. Ada juga saya duk dengar orang duk jawab berdasarkan kepada pandangan. Tu yang orang kata banyak sangat pandangan-pandangan. Tanya ustaz ni jawab lain, tanya ustaz ni jawab lain. Sebenarnya kadang-kadang kita ni tidak ada sifat tawaduk. Tawaduknya ialah biarlah kita mengikut pandangan ulama, jangan pakai pandangan kita dulu. Begitu. Kalau nak pakai logik macam ada baru ni orang soal, orang tanya, adalah satu jawapan. Tak. Iaitulah apa hukumnya orang perempuan masuk dalam masjid dalam keadaan dia tu haid. Boleh ke masuk ke masjid dengan orang mengajar dan sebagainya. Maka jawapan yang dia beri, apa salahnya masuk dalam masjid orang perempuan haid? Dia. Apa salahnya? Bukan dia buat benda yang jahat, dia nak mendengar. Dia nak mendapatkan ilmu pengetahuan dalam masjid. Dia bukan masalah dia mengotorkan masjid. Dia pakailah patut yang pakai dan umpamanya. Maka apa salahnya? Jawapannya bukanlah apa salahnya. Apa salah tu pandangan dia. Tetapi yang betulnya salah. Sebab apa salah? Sebab dalam nas-nas, dalam kitab-kitab fiqh mengatakan orang puan tak boleh masuk dalam masjid kalau dia haid. Begitu. Tak. Begitu kaedah dia begitu. Tak. Banyaklah nas-nas, tak payahlah saya sebutkan. Sebab inilah kita bukan nak bincang benda tu khusus kan. Maka janganlah kita beri pandangan kita, apa salahnya? Apa salahnya? Apa salah memang salah jawapan tu. Nak kata guananya salah jawapan tu. Apa salah? Apa salah? Jawab dia salah jawapan tu sebab kita beri pandangan kita sendiri. Duk main apa salahnya, apa salah. Pakai logik memang dah, nak pakai logik. Tetapi kita tak pakai logik. Kita pakai hukum syarak. Yang pertamanya kita pakai mazhab yang biasa dipakai dalam masyarakat kita supaya tidak berlakunya perpecahan dan percanggahan pandangan. Kita pakai mazhab Syafi'i. Tak. Maka dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh orang perempuan dalam keadaan dia tu datang haid, maka dia masuk ke dalam masjid. Walaupun niat dia baik, iaitulah untuk mendengar orang ngajar Quran ke orang ngajar hadis ke apa, tak boleh, hukum dia tak boleh. Yang dikata masjid itu, ini pun ada perbahasan juga di kalangan ulama Islam. Dan dalam sekitar 2-3 tahun lepas telah dibawa persoalan yang dibawa oleh Jabatan Haiwan Agama Islam Terengganu. Apakah yang dikatakan tempat yang boleh orang puang haid masuk dan mana ke tempat yang tak boleh, mana sepadang dia. Ada juga dibincang waktu tu, benda yang sampingan lah. Bila kita tengok dalam kitab Asnal Matalib dan nukilan daripada Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asna Al-Matalib mengatakan bahawa ada 3 aliran ulama berhubung dengan masalah kawasan mana orang puan tak boleh masuk. Kalau kita kata dalam sebuah masjid, adakah tak boleh masuk tu dalam dewan masjid, ataupun tak boleh masuk tu dalam walaupun serambi masjid, walaupun harim masjid. Harim masjid ni maksudnya ialah kawasan sekitar masjid, dalam pagar masjid tu ke macam mana sepadan dia. Maka di sana dalam kitab Asnal Matalib nukilan daripada Zakaria Al-Ansari, dia menyebutkan bahawa ni fatwa rasmi lah, fatwa rasmi masa tu, sebab kita nak cari penyelesaian. Ada 3 pandangan. Pandangan pertama kata kalau serambi-serambi tu masuk masjid, dia masuk dalam masjid juga, begitu. Jadi kalau masuk dalam masjid, maknanya kita kata kawasan lasar, orang panggil dah, orang Terengganu kita panggil lasar, kawasan hok yang luarang tu. Macam kita kata kalau Masjid Putih ni mula-mula masuk kat tangga tu, mula-mula tangga tu, sudah tangga tu ada kawasan lapang tepi tu, orang panggil serambi masjid. Adakah masuk juga? Pandangan pertama kata ya, masuk dalam masjid juga. Bila hak tu masuk dalam masjid, maka hukum dia orang puan nak pergi situ pun tak boleh. Itu satu pandangan. Pandangan. Pandangan kedua kata, iaitulah mengatakan bahawa tak masuk dalam masjid tu. Hak tu tak masuk dalam masjid. Sebab yang masuk hak yang diistilahkan masjid ialah pada urufnya yang ada dinding. Biasanya ada dinding ke ada ataupun ada tanda. Ada tanda, kita kata dinding tak ada sangat, tapi dia ada tanda-tandanya yang menunjukkan kawasan tu memang untuk dijadikan masjid, diniatkan untuk dijadikan kawasan masjid. Mana kalau serambi masjid itu tak masuk lah. Sebab apa? Dia tak ada dinding. Dia pakai tak ada dinding gitu, maka tak masuk lah.
tempat-tempat orang nak pergi haj dan sebagainya. Dan jawatankuasa fatwa lebih kepada pandangan ni, nombor 2 ni. Nah, supaya apa? Supaya dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni kita tak mau nampak sangat orang puan ni dianggap sebagai didiskriminasikan. Tak mau ada unsur-unsur diskriminasi pada pandangan masyarakat. Apatah lagi pada pandangan orang bukan Islam. Orang duk tengok semua orang Islam ni, duk cari salah je Islam ni. Tak. Maka kita pun pakailah pandangan kata bahawa kalau serambi-serambi yang tidak berdinding, kalau kita Masjid Putih ni kok, Masjid Abidin kok, hak luar tu lepas pada tangga tu, bukan lepas pada tangga daripada dalam ni. Kalau kita naik daripada tangga, kita naik tangga tu ada kawasan serambi dulu. Tu dak masjid lagi, kita pakai pandangan tu. Ataupun kalau Masjid Ladang tu dia ada kawasan yang sangat luas. Sangat luas, dia campur sekali dengan dewa-dewanya, kemudian dicampur sekali dengan kawasan tepi tu, kawasan tempat ambil wuduk dan sebagainya. Kawasan itu tidak dianggap sebagai masjid yang orang perempuan haid haram masuk ataupun orang berjunub haram masuk. Kita tak masukkan benda tu. Supaya apa? Supaya orang puan ni dia ada ruang lebih untuk dengar orang mengajar. Untuk duduk juga dalam masjid, tapi bukan dianggap sebagai masjid, tapi tepi-tepian masjid, serambi masjid. Nak ada juga itu yang pertama. Yang keduanya supaya tidak menimbulkan tidak menimbulkan salah tafsir terhadap agama Islam. Islam ni kok kalau sebut orang puan ni kok banyak benda tak boleh. Siapa nak masuk masjid pun tak boleh ketika haid dan sebagainya. Takut jadi usul-usul fitnah kepada Islam. Maka kita pakai pandangan hak kedua ni, kata bahawa kawasan-kawasan tersebut tidaklah dianggap sebagai masjid yang mana orang perempuan haid diharamkan duduk dekat situ ataupun masuk dekat situ ataupun mendengar berada di kawasan tu lah, berada kawasan tu untuk dengar orang mengajar dan sebagainya. Tak, begitu. Jadi itulah saya nak sebutkan, takut tafsiran, takut orang panggil daripada pihak orang yang bermusuh dengan Islam, dia gunakan benda tu untuk mengatakan bahawa Islam ni menganaktirikan orang perempuan dan sebagainya. Itulah tujuannya digunakan fatwa itu. Jadi saya nak sebutkan bahawa jangan kita pakai akal. Yang berkait dengan agama ni jangan pakai akal. Orang tanya, kita jawab berdasarkan kepada nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan oleh kerana kita ni tak mampu nak ambil terus daripada Quran dan Sunnah, kita ambil daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dan kita bertaklid. Banyaklah isu-isu. Orang tanya sekarang ni kalau kita beri zakat, kalau kita beri duit kepada orang yang layak terima zakat, kadang-kadang bukan dia beli keperluan hidup dia, tapi dia beri rokok umpamanya tak. Macam mana nak buat ni? Kadang-kadang kita susah juga tak nak mikir macam mana ni. Dia layak terima zakat sebab dia ni orang miskin, asnaf. Tetapi kalau beri kok, bukan dia nak tanggung anak buat tuition dan apa semua, nak tanggung anak beli buku-buku dan sebagainya, kita harap begitu. Tetapi dia buat benda lain, dia beli rokok umpamanya, ataupun sikap ni tak suka nak beri nafkah kepada anak isteri. Bahan piti seorang je dah umpamanya tak. Ambil ke dia elok je anak bini dia tak makan tak apa, cari dirilah mu. Namanya ketua keluarga, tapi tidak menunaikan amanah sebagai seorang ketua keluarga. Jadi macam mana tu? Boleh tak kita beri dalam bentuk lain? Jangan beri bentuk duit. Bentuk duit, beri dalam bentuk barang. Beri dalam bentuk kita kata kalau kita mendapat beras ke, ataupun kita beri bentuk dalam kita beri peluang kepada dia untuk membeli di setengah-setengah tempat yang kita beri kupon kat dia. Lepas tu dia gilah kedai tu, berdasarkan kepada nilai-nilai ada, jangan beri duit, tapi biar dia beli dengan nilai yang telah diberikan di kedai-kedai tersebut. Di Maidin ke contohnya dan sebagainya, ambil. Adalah 400 riyal. 400 riyal ni awak belilah apa barang keperluan untuk kehidupan. Tapi pitih tak boleh. Dalam bentuk cash tak boleh. Macam mana tu? Jadi hak tu bila kita tengok fatwa-fatwa, sebab kita ni muqallid. Kita kena ingat, kita ni muqallid. Kita ni adalah seorang yang tengok kepada pandangan ulama. Jangan kita tengok pada pandangan diri sendiri. Kita tengok pada pandangan ulama. Maka bila cek adalah pandangan yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ali Jumaah, bekas mufti negeri Mesir. Dalam kitab dia Fatwa Asriyah. Fatwa Asriyah dalam kitab tu
mengatakan hukum dia boleh kita keluar zakat, bukan kita WPT, tapi dalam bentuk barang. Senang lalu. Dia nak beli rokok tak boleh tau. Sebab apa? Dah beli beras dah. Beras, apa semua bawang, kemudian barang-barang keperluan, minyak masuk dan sebagainya, kita beri stok lalu. Habislah 400 riyal, 500 riyal contohnya. Maka dibenarkan, dibolehkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Syekh Ali Jumaah. Ini berdasarkan juga beberapa riwayat daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya riwayat daripada Muaz bin Jabal yang telah memberi barang-barang, beri zakat dalam bentuk barang kepada asnaf di Yaman. Ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh Syekh Ali Jumaah. Jadi begitulah. Saya nak sebutkan bahawa kita merujuk kepada pandangan ulama. Jangan kita beri pandangan sendiri. Pada pandangan saya boleh. Iyalah, pandangan awak betul ke tak? Cukup tak syarat awak nak beri pandangan tu? Tak, kita kata dah. Jadi kita jangan beri pandangan kita beri pada pandangan ulama-ulama Islam. Jadi itu cara kita nak beri kepada masyarakat supaya mereka ni terikat dengan agama. Kita beri jawapan berdasarkan kepada apa yang saya sebutkan tadi. Bila masyarakat telah telah diberikan, dibekalkan dengan ilmu pengetahuan sebegitu, kalau mereka tak tahu, mereka tanya, maka mereka telah beramal dengan ajaran Islam yang dipanggil sebagai ibadat umum. Ibadat umum. Ada pun dalam hadis yang kita bincang ni dipanggil sebagai ibadat khusus. Apakah yang dikatakan ibadat khusus? Iaitulah upacara peribadatan pada zahirnya, seperti semayang, seperti puasa, seperti sedekah, seperti zakat, seperti baca Quran, seperti zikir, seperti selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang panggil ibadat khusus. Jadi dalam hadis ni tumpu kepada ibadat nombor 2 ni, iaitulah tafarragh li'ibadati. Kena beri juga masa kepada Allah, iaitulah kita beribadat kepada Allah dengan sepenuhnya. Kita beri tumpuan kepada ibadat kepada Allah. Nombor 1 sekali ialah kita berikan tumpuan pada ibadat pada Allah benda-benda yang wajib. Itu nombor 1 sekali. Semayangnya 5 waktu kena cukup, puasa bulan Ramadan kena cukup, kemudian bila dah wajib kena zakat, kena keluarkan zakat. Hak wajib. Itu yang paling minimal sekali. Takwa yang paling minimal sekali ialah kita buat benda wajib dalam ibadat ni. Benda sunat tak buat langsung. Tak apalah, mula-mula ni gitu. Tak apa. Kita tumpukan kepada benda-benda yang wajib dulu. Tetapi, saudara-saudari, berdasarkan kepada saya duk tengok penafsiran para ulama Islam, antaranya Imam Syaukani disebutkan dalam kitab dia yang berjudul Nail al-Autar. Dalam Nail al-Autar ada satu hadis. Ada satu hadis yang menunjukkan bahawa orang yang buat ibadat ni, dia kadang-kadang dia buat ibadat benda yang wajib, tapi dia rasa tak cukup. Dia rasa manis ibadat itu. Bila dia rasa manis ibadat tu, dia nak tambah. Maka orang tersebut telah jatuh ke tahap nombor 2. Bukan setakat benda yang benda wajib je dia buat, tapi benda sunat. Jadi kita boleh simpulkan di sini, iaitulah kita buat benda-benda wajib dulu. Itu tahap yang pertama, waktu yang paling minimal sekali. Paling minimal sekali. Tetapi sebenarnya orang Islam ni, dia akan rasa manis dengan ibadat. Dia akan rasa seronok dengan ibadat kalau dia buat betul-betul lah, betul-betul sah. Dia buat tu betul-betul menepati syarat-syarat ukur syarak. Kalau dia semayang tu semayang yang sah rukunnya, yang sah syarat-syaratnya, yang cukup adab-adab semayangnya, khusyuknya dan sebagainya. Kalau dia cukup benda tu, dia akan rasa manis berhubung dengan Allah ni. Ma'iyatullah, berhubung dengan Allah. Dia rasa nak tambah lagi. Jadi sebab tu dalam kitab Nail al-Autar tu disebutkan satu hadis. Iaitulah pernah satu ketika ada beberapa orang sahabat. Ada 3 riwayat. Iaitulah yang pertamanya, sahabat ni dia nak masuk Islam. Alhamdulillah dia nak masuk Islam. Tapi dia buat syarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak masuk Islam, tapi saya nak letak syarat, boleh ke tak? Rasulullah SAW dengar syarat dia. Syaratnya ialah saya nak semayang 2 waktu je. Saya tak mau semayang 5 waktu. Rasa-rasa tak urut nak semayang 5 waktu. Biar guna-guna pun saya nak minta juga dengan Rasulullah SAW. Jadi saya nak masuk Islam, saya kenal ke Islam, Islam bagus. Tapi dalam semayang saya nak minta semayang 2 waktu je. Tak boleh 5 tu. Begitu. Guna Rasulullah SAW terima Islam dia. Sebab ni adalah fiqh.
Dia kata saya nak masuk Islam, tapi saya nak sembahyang 2 waktu. Rasulullah kata masuk Islam nak apa? Awak sembahyang 2 waktu. Rasulullah SAW terima dia sembahyang 2 waktu. Sebab apa? Ini masalah fiqh, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah tak boleh lah. Saya nak masuk Islam, tapi syarat dia macam orang kafir pernah buat syarat kepada Nabi. Kami nak masuk Islam, tapi kami nak buat syarat. Tahun pertama kami sembah Allah. Lepas pada tu tahun nombor 2, kamu dengan sahabat-sahabat kamu ikut kami pula sembah berhala. Lepas tu tukar pula tahun depan ni. Sembah pada Allah. Itu tak boleh lah. Itu akidah. Itu masalah akidah. Ataupun ada sahabat-sahabat Nabi, ada orang yang nak masuk Islam, dia buat syarat. Boleh masuk Islam, tapi tak berkawan dengan orang miskin. Tak berduduk sekali dengan orang miskin. Kalau tak berduduk sekali dengan orang miskin, nak semayang pun tak boleh lah. Sebab dalam satu sah tu ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang susah, ada orang senang dan sebagainya. Dah tak berduduk dengan orang miskin. Sebab dia gong, sebab dia rasa dia bangga diri. Itu dah mengganggu prinsip Islam. Maka Rasulullah SAW tak terima hal tu. Hal tu Rasulullah SAW terima. Tetapi kalau masalah fiqh, dia buat syarat. Saya nak masuk Islam, tapi saya nak semayang 2 waktu. Rasulullah SAW terima. Ada lagi satu lagi riwayat mengatakan Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang perempuan. Saya nak masuk Islam, tapi saya tak berkeluar zakat, saya tak bersedekah. Dia kedeku. Dia kedeku sekarang. Tak bersedekah pun tak ambil, zakat pun tak ambil. Kalau bab-bab pitih mah ni, ambil tak berkeluar. Tapi nak masuk Islam, kenang ke Islam. Mana tu? Oleh kerana itu masalah fiqh, masalah zakat ni masalah fiqh. Maka Rasulullah SAW terima Islam dia. Yang ketiganya, ada pula orang yang buat syarat. Saya nak masuk Islam, tapi saya tak boleh sembahyang terus. Tak boleh sembahyang terus. Kata-kata dah. Maka Rasulullah SAW terima. Ini masalah fiqh. Rasulullah SAW terima. Sebab apa Rasulullah SAW terima? Rupa-rupanya hak ni fatonah. Ni sifat fatonah yang ada pada Rasulullah SAW. Fatonah ni mana cerdik. Kita kena cerdik lah. Kita kena sebenarnya sifat yang ada pada Nabi tu kita kena asahkan untuk diri kita. Jangan kita ni sifat Nabi, kita tak boleh lah sifat gitu. Kita pun kena usaha juga dapat sifat tu. Tetapi tidak akan mampu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dia antaranya sifat fatonah, sifat cerdik. Nabi ni dia cerdik. Nabi dia tengok bahawa kalau orang tu masuk Islam, walaupun dia ni orang panggil nak sembahyang 2 waktu, lama kelamaan dia akan sembahyang 5 waktu juga. Dia akan jadi 5 waktu juga. Dia tak akan jadi 2 waktu. Sebab apa? Sebab bila dia masuk Islam, dia dikepung oleh suasana keislaman. Orang pakat pergi masjid belaka. Lepas pada tu orang pakat sujud belaka, orang pakat rokok belaka. Dia kalau kita sujud rokok ni, jangan sekali rokok, jangan sekali sujud dengan khusyuknya, air rasa tak cukup 2. Dia akan jadi gitu. Tabiat ibadat tu sendiri menyebabkan kita rasa nak tambah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, suasana tu. Orang pakat semayang belaka 5 waktu, seronok tengok, boleh kawan, boleh aku tengok muka mu tengok muka aku, bertambahnya persadaran Islam dan sebagainya. Dia akan jadi terangsang untuk semayang 5 waktu juga. Nak pergi sejik juga rasa. Begitu. Jadi sebab tu Rasulullah SAW terima. Sebab apa? Rasulullah kata dia akan semayang juga 5 waktu. Kok mana-mana pun dia akan pergi juga kepada 5 waktu. Dia cakap mula-mula ni memang dia tak semayang 2 waktu. Tapi lama kelamaan dia dikepung oleh suasana Islam. Dia dikepung oleh perasaan rindu kepada Allah. Bila sujud sekali rasa seronok, rasa tenang. Nak sujud pula kali lagi. Nak sujud semayang pula kali lagi, dia akan jadi gitu. Tabiat semayangnya gitu. Ini kalau betul-betul kita semayang khusyuk lah. Kita hari ni sujud pun tak rasa manis, tak rasa benda pun tak rasa seronok pun dah. Kadang-kadang sebab apa dah kita, mungkinlah sebab kita ni kurang dari khusyuknya dan sebagainya. Kalau betul-betul kita buat 3 perkara ni, syarat semayang, rukun semayang, adab semayang di antara khusyuk dan semayang, insya-Allah dia akan rasa rogbah. Rogbah ni rasa nak buat lagi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa manis beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Rasulullah SAW terima. Jadi sebab tu 3 orang ni Rasulullah SAW terima belaka. Sebab apa Rasulullah kata sayusalluna wa yatasaddaqun. Dia akan semayang dan dia akan keluar zakat. Kau mana-mana pun mula-mulalah tak boleh keluar zakat. Lama-lama tengok bila dah duduk sekali dengan orang Islam, perasaan ukhuwah dah tinggi. Tengok orang tak makan, tak minum, kita sendiri nak makan, nak minum pun tak boleh dah. Kita hidup dalam suasana tu, suasana perislaman, suasana kemanusiaan, suasana membela kemanusiaan. Kita duduk sokmo tiap-tiap hari duduk tengok orang
Ada orang susah, ada orang senang. Orang susah ni macam mana nak makan pun tak boleh. Kita hak ada pitih ni tak berkeluar zakat asalnya. Macam puan tadi tu. Nah, masuk Islam tak berkeluar zakat. Lama kelamaan hati dia akan jadi lembut. Tengok semua orang susah macam mana. Dia akan jadi keluar zakat juga. Sekurang-kurangnya keluar zakat juga. Sekurang-kurangnya dia akan beri sedekah wajib juga. Untuk membantu sesama Islam. Setelah dia beramal dengan ajaran Islam. Yang ada itu sendiri, iaitu sembahyang, puasa dan sebagainya. Begitulah. Dia tabiat kita ni, kalau kita tengok orang susah, kalau hati kita dah dibelai dengan ibadat kepada Allah, kita akan rasa tak sedap. Aku nak makan serang tak sedap. Apa tak sedap nak makan serang? Ada lagi orang susah nu luar nu. Dia akan mari. Dia nak makan gua ni, boleh makan, tapi lepas pada ni kena sedekah kat dia. Kena keluar juga zakat kepada dia supaya dia dapat dibela dan dapat makanan seperti sebagaimana kita ni orang senang makan dan sebagainya. Itulah yang pertamanya. Yang kedua, saudara-saudari, yang mendorong orang tu jadi kuat ibadat. Mendorong orang tu jadi kuat ibadat. Mula-mula nak kata semayang wajib dulu. Mula-mula semayang zuhur je dulu. Semayang rawatib tak ada langsung. Nak kita kata berzikir, berwirid tak ada langsung. Nak berdoa tu tak ada langsung. Tetapi macam mana nak suburkan? Saya dah sebut dah tadi. Nombor satu tadi. Nombor satunya apabila kita buat betul-betul dengan syarat-syarat ni, dia akan jadi rasa manis dan kita rasa nak tambah. Tak cukup yang nak buat wajib, kita tambah lagi dengan rawatib. Tak cukup saja semayang, kita akan tambah dengan zikir-zikir subhanallah 33 kali dan sebagainya. Itu yang pertama saya sebut dah tadi. Nombor dua, yang menyebabkan merangsang kita ni kepada amal yang sunat. Mula-mula buat hak wajib, tapi dia akan jadi hak benda sunat pun insya-Allah buat juga. Kenapa? Iaitulah kita fikir tentang nasib kita di akhirat. Terutama sekali beban-bebanan yang akan dihadapi oleh orang-orang yang kurang pahala. Contohnya kita kata nak meniti titian sirat, meniti titian sirat tu. Sudah dah orang kata amalan kita dicek oleh Allah. Kemudian telah ditimbang, kemudian sebelum nak masuk syurga tu kena niti, orang panggil as-sirat, iaitu titian sirat. Orang Melayu kata titian siratal mustaqim. Orang Melayu kata, tapi bukan titian siratal mustaqim, titian saja. Siratal mustaqim tu makna lain. Jadi nak lalu tu, titian tu yang begitu halus, yang banyak cobaan, yang banyak ujian tu, macam mana cara nak lalu tu? Amatlah susah. Dalam kitab Aqidatun Najin dok sebut nak naik saja 1000 tahun, kemudian nak jalan saja 1000 tahun, nak turun pula 1000 tahun. Allah, dok main ribu tahun ni gua ni cerita. Kita kadang-kadang kita sakit demam pun. 2-3 hari pun duduk dalam rumah. Orang kena Covid duduk dalam rumah, puasang. Keluar juga kita kata dok. Keluar juga. Dah kena pakai gelang umpamanya dok, kena Covid 10 hari. Ataupun kita kena 7 hari umpamanya dok, duduk dalam rumah. Doktor kata tak boleh, hospital kata tak boleh. Puasang kita ni dok. Cari helah juga begitu begini dan sebagainya. Dok. Kalau orang yang disiplin tak keluarlah. Kita katanya puasang. Ini macam mana jalan dalam keadaan kesusahan. Nak jalan 1000 tahun bukan senang tu. Macam mana nak jadi cepat perjalanan tu? Tidak lain, tidak bukan saudara, ialah dengan memperbanyakkan pahala. Pahala tu kena banyak. Bila pahala kita banyak, maka dia akan mudah nak meniti tu. Dia akan jadi laju. Dia akan jadi macam kilat. Macam orang naik kuda. Macam cahaya. Cahaya ni laju sungguh lah. Sekali kita kata kita buka lapar suluh, sekali buka tu sampai dah hujung tu. Cahaya tu. Mana lajunya cahaya tadi. Tak? Maka orang yang banyak pahala, dia akan dapat laju lagi. Kurang seksaannya. Maka sebab tu motivasi nombor 2 yang menyebabkan kita ni akan melakukan ibadat-ibadat sunat. Mula-mula nak hak wajib dulu, tapi lama-lama rasa nak buat juga hak sunat. Sebab apa? Ustaz-ustaz duk cerita bahawa banyak sangatlah hadis-hadis duk sebut bahawa bukan senang nak meniti titiang tadi. Orang Melayu kata titiang siratal mustaqim tadi, bukan senang. Dia adalah susah. Terutama sekali orang yang kurang pahala. Mungkin masuk syurga juga. Akan masuk syurga juga dia kali tak jatuh lah. Tapi duk main ribu-ribu tahun ni gua nak cerita. Main ribu-ribu tahun. Walaupun jamin masuk syurga, tapi nak boleh ke masuk syurga tu Allah main ribu-ribu ni berat juga tu. Maka sebab itulah dia akan terangsang, termotivasi untuk melakukan, untuk menambahkan lagi
amal ibadat bukan setakat hak wajib, tapi dia akan buat benda-benda yang sunat juga. Itulah dua faktor yang menyebabkan orang tu akan buat benda-benda yang sunat. Habis. Kemudian kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya itulah hadis An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istaghnu 'anil nas walau bisyawsis siwaki. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, janganlah bergantung kepada manusia walaupun dengan alat pembersih gigi. Riwayat daripada Ibn Hajar Al-Haytami. Iaitulah dalam hadis ni kita jangan gantung dengan orang. Nabi ajar kita kena ada satu sikap, jangan gantung dengan orang, terutama dalam keadaan kehidupan kita ni. Jangan kita bergantung dengan orang, harap ke orang. Contohnya nak boleh ke duit, minta sedekah. Contohnya minta dengan orang, duduk situ duduk sini minta sedekah, tu tak boleh. Sebab itulah kalau kita tengok perbahasan yang dibuat oleh ulama, di antaranya Dr. Yusuf Qardawi disebutkan, dibincangkan dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, hukum hakam yang berkait dengan minta sedekah. Boleh ke? Kebanyakan ulama mengatakan haram, kecuali kalau terdesak. Terdesak sangat dah, macam-macam kerja dah umpamanya dah. Tapi tak boleh juga, tu cerita lain. Tak? Tu. Jadi tak boleh kita bergantung dengan orang. Kita hendaklah kerja. Sebab tu dalam Islam dia suruh kerja. Sahabat-sahabat Nabi bekerja. Tak? Bekerjanya sahabat-sahabat Nabi ni sampai mereka walaupun wajib kena hijrah. Kena satu ketika tu Nabi SAW dia perintahkan sahabat-sahabat supaya berhijrah. Pakai hijrah dah belaka, senyap-senyap lah. Dia hijrah Nabi ni, hijrah sahabat Nabi ni, dia berhijrah peribadi, dalam bentuk peribadi. Mana yang mudah? Sebab apa? Tekanan banyak sangat. Kiri kanan ni tekanan. Orang-orang kafir Mekah ni dia akan menekan orang-orang Islam. Jadi susah orang Islam nak berpindah daripada Mekah ke Madinah. Bukan senang tu. Satu benda, satu perjuangan. Nak start tu pun susah dah. Nak berhijrah tengah jalan tu sihat dah. Tengah-tengah jalan tu dengan berjalan kakinya, kadang-kadang naik kudanya, kadang-kadang naik untanya dengan panahnya, Allah. Tak kita kata susah dah. Hak tu saya kira dah. Nak start ni, nak keluar ni, salah-salah ngak kena bunuh dia oleh orang kafir. Orang kafir Quraisy tidak akan membenarkan orang Islam keluar begitu sahaja daripada Mekah ke Madinah. Begitulah. Tetapi sahabat-sahabat Nabi berhijrah walaupun banyak ujian. Hak sakit cara sakitnya, orang sihat cara sihatnya. Tak? Yang berani keluar berhijrah ni terang-terang seorang je yang saya tahulah. Seorang ni makna dia dengan keluarga dia lah, bukan seorang-seorang dia dengan keluarga dia. Nama dia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tu hak berani. Sayyidina Umar ni masa dia berhijrah tu daripada Mekah ke Madinah, dia tak macam orang lain. Orang lain senyap-senyap keluar Madinah, keluar Mekah pergi ke Madinah berhijrah. Tak. Tapi Sayyidina Umar tak. Sayyidina Umar bila nak berhijrah, dia pergi tawaf dulu. Tawaf di Mekah dulu, tawaf di Kaabah dulu. Kemudian dia hunuskan pedang dia. Main. Ni beken sikitlah sebab apa? Sayyidina Umar ni orang bukan sembarangan orang, bukan orang berani dengan dia. Dia ni ahli gusti yang tiap-tiap tahun orang duk berlawan, tiap-tiap tahun gusti perlawanan rasmi daripada luar, daripada Mekah. Kalau nak buat perlawanan gusti, wakil daripada Mekah je lah Sayyidina Umar. Tapi berlawan gusti tu bukan macam sekarang ni cedera itu dok lah. Dia adalah asas-asas dia. Nak tunjuk kuat je. Bukan nak cederakan orang, untuk tunjuk kuat je. Ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni masa sudah nak pergi hijrah tu, dia pergi tawaf dulu. Dia tawaf, lepas tu dia hunuskan pedang, dia pergi dekat pemuka-pemuka Quraisy. Dia kata man arada an tarmila zaujatuhu wa yutima auladahu falyalqini wara'a hadzal wadi. Tu dia kata begitu. Barang siapa yang nak bini dia jadi janda, dan barang siapa yang nak anak dia jadi yatim, mari jumpa aku dekat sebelah wadi sana, sebelah bukit sana, mari. Dia cabar. Siapa-siapa nak bini dia jadi janda dan anak dia jadi yatim, mari berlawan aku. Halang aku daripada aku berhijrah. Tak ada seorang berani. Tu yang berlakunya. Sayyidina Umar ni memang bagus dia. Dia orang yang begitu. Dia
Gitu dengan keadaan orang tak berani dengan dia. Itulah Sayyidina Umar, orang panggil Sayyidina Umar. Bagus nama anak Umar ni. Mudah-mudahan dia jadi pejuang Islam yang orang panggil yang hebat, yang berani. Tak? Bagus. Dengan harapan tu kita beri nama anak-anak cucu kita dengan Umar. Tapi ingat, bukan Umar seorang je sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada 124,000 orang. Pilih-pilih hak ni nama Umar, hak ni nama Osman, hak ni nama Ali dan sebagainya. Jangan pelik-pelik sangat nama anak-anak cucu kita ni nak sebut pun khiyam Allah. Tak? Masa nak nikah tu Allah, ada sekali susah, apa pasal kena tulis nama, nak ngapa dak ingat terang. Nama pelik ingat tak ni. Dah nama Abdul Azim belakang-belakangnya Faruqi belum apa, tak tahulah, dak erti. Tak, kita kata panjang dak. Boleh nama panjang-panjang tapi jangan pelik-pelik dah. Ikut style sahabat Nabi, nama dia Umar. Gitu je dak kita kata. Osman, Ali, gitu. Abdullah, Abdul Rahman, kan senang tu. Tambahlah sikit-sikit belakang tapi jangan panjang sangat. Masa nak akad nikah, hamba tengok orang tu ni nak akad nikah anak dia sendiri. Natu nama pelik-pelik orang lelaki tu. Dah apa kali, bukan masalah natu nak jawab. Ayah jadi wali tu salah Umar sebut. Salah sebut nama, dah pelik dengan nama. Nama dah pelik panjang, panjang, lepas tu ada bunyi-bunyi Zarqani lah macam-macam belakang tu tak. Jadi orang panggil, waktu kita tengok kita pun jadi lari keluar suka dah tengok dah. Suasana tadi dah. Jadi sebab tu kita kata apa nama Sayyidina Umar ni, kalau kita beri nama anak cucu kita insya-Allah dia akan macam Sayyidina Umar dah. Kita beri nama anak ni dengan penuh doa. Kita kadang-kadang jangan beri nama anak ni dalam keadaan gitu. Kita beri nama anak, nak beri nama anak kan apa? Nak beri nama Abu Bakar. Doa biar jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Awak gak mai ajak sikit, dah kata dah. Lepas tu kita kata nak beri nama ni, kita isytihar masa kita sembelih akikah tu. Dah. Masa sembelih akikah tu kita buat doa selamatnya dengan kita berselawat kepada Nabi nya cukup paling dan sebagainya dah. Masa tu kita beri nama tu kita niat dah. Nak suruh nama ni macam empunyai nama asal. Perangai dia jadi orang baik, orang soleh, pejuang Islam dan sebagainya. Maka itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi saya nak cakap panjang lagi dah boleh dah. Nyalalah lampu habis dah tepuh dia dah. Jadi setakat tu jelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina waffiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.